Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yu'til hikmata man yasha' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini dan insya-Allah kita sambung bedah buku kita, iaitu buku Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan, dan alhamdulillah kita berada pada kemuncak buku ni, itu pada bab yang ke-7. Bab yang ke-7 iaitu perang gerila dengan syaitan, yang mana saya nyatakan contoh perang gerila dengan syaitan ni, serangan syaitan ada dua bentuk, iaitu berbentuk mental dan juga fizikal. Dan yang berbentuk mental tu banyak, dan kita dah masuk minggu lepas kita sampai yang ke-12 berkaitan dengan sihir ataupun menggalakkan amalan sihir. Jadi hari ini kita sambung bentuk serangan jin syaitan itu. Bentuk serangan jin ataupun syaitan itu yang ke-13, iaitu menakut-nakutkan manusia daripada melakukan kebaikan. Antara satu bentuk serangan syaitan, dia hasut kita supaya rasa teragak-agak untuk melakukan kebaikan. Ini dikaitkan dengan sedekah. Tengok dalam surah Al-Baqarah ni ayat 268, Allah kata syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan ataupun menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan bila kamu sedekah ataupun derma, wa ya'murukum bil fahsya, dan disuruh kamu melakukan benda keji itu bersifat bakhil atau kedekut. Kadang kita nak bagi sedekah, kita dia ni okey nak bagi RM10, tiba-tiba datang kepala kita, dia kata RM10 banyak benar ni, lepas ni nak makan apa, kalau bagi habis. Itu antara contoh kita bagaimana syaitan menakut-nakutkan kita, itu dalam kepala kita. Lepas tu Allah Ta'ala sebut Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan sedekah kita itu dengan keampunan yang daripadanya dan juga kurniaan. Waktu matematik manusia dengan matematik Allah ni tak sama. Matematik manusia bagi habis, tapi matematik Allah dalam banyak nas, contoh dalam surah Saba, Allah kata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu nafkahkan, dia akan ganti, yukhlifuh. Ganti dengan tambahan pahala dan sebagainya. Dan gantian itu kadang-kadang boleh berganda-ganda. Ada 10, ada 70, 700 dan sebagainya. Lepas tu kita perlu tahu hakikat sebenar kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dan kita tahu ini antara contoh cara setan nak halang kita, menakut-nakutkan kita daripada melakukan kebaikan. Okey. Kemudian contoh lain, menakut-nakutkan manusia dengan kefakiran. Kalau bela anak perempuan, ini berlaku pada orang zaman jahiliah lah. Lepas tu kalau kita tengok orang Arab jahiliah dan juga orang moden yang terlanjur berzina sehingga melahirkan anak, akan mengambil langkah zalim bunuh anak mereka. Cuma dia kata orang Arab jahiliah ni molek sikit lah daripada orang moden. Orang Arab jahiliah dia tengok anak perempuan je. Orang moden dia tak kira, dia akan buang semua. Tengok dalam Quran banyak lah Allah Ta'ala sebut. Antara contohnya Allah kata wala taqtulu anfusakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sekali-kali kamu bunuh anak kamu risau kepapaan. Ini teguran kepada orang Arab jahiliah pada zaman Nabi. Dan antara sebab kenapa mereka tergamak untuk bunuh anak perempuan ini bila dilahirkan, sebab anak perempuan ni kalau ikut zaman dulu dia tidak boleh bekerja, kita kena bela dia, kita habis modal yang banyak. Cara terbaik untuk menghilangkan segala
Kata liability mungkin membela anak atau orang Arab jahiliah diberi idea oleh syaitan untuk tanam anak mereka hidup-hidup. Waliyadzubillah. Ini contoh kedua. Menakut-nakutkan orang daripada melakukan kebaikan. Bela anak, sedekah. Yang ketiga, menakut-nakutkan manusia untuk melakukan jihad. Untuk melakukan jihad. Dia kata apa? Tengok. Allah Ta'ala sebut. Allah kata, innama dhalikumus syaitan. Sesungguhnya syaitan itu yukhawwifu awliya'ahu, menakut-nakutkan teman-teman dia, fala takhafuhum makhafuni in kuntum. Jangan takut mereka. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut kamu terhadap pengikutnya, kaum musyrikin Quraisy. Dia cerita apa ni sebenarnya ayat ni? Kalau kita baca ayat ni, cerita mengenai perang Badar Sughra. Perang Badar Sughra. Perang Badar Sughra ni macam mana? Okey, perang Badar Kubra itu perang Badar tahun kedua Hijri yang kita kata umat Islam menang dengan gemilang. Itu kita tahu. Cuma perang Badar Sughra ni bila? Ada kita. Perang Badar berlaku tahun kedua, perang Uhud berlaku tahun ketiga. Jadi bila dalam perang Uhud, musyrikin Quraisy menang, mereka buat apa? Abu Sufyan pun kata, okey, kita dah seri. Hari dengan hari, maksud satu sama lah. Okey, kalau betul lah kamu ni anak jantan, jumpa aku tahun depan. Kat mana? Dekat Badar. Tahun keempat Hijri, ikut plan. Jadi bila sampai masanya, Nabi dah bersiap sedia untuk pergilah ke perang ke medan Badar untuk bertempur dengan pihak musyrikin Quraisy. Dan pada masa itu, Abu Sufyan dia rasa takut, berat hati untuk keluar berperang. Lepas tu dia pun buat apa? Dia pun upah seorang lelaki ni orang Madinah yang pergi ke Mekah buat umrah zaman cara jahiliah lah. Jadi bila kawan tu nak balik, dia kata kami ni ada janji dengan Muhammad nak berperang di Badar pada sekian tarikh. Jadi tahun ni dia kata tahun tak sesuai untuk perang sebab apa, hasil tanaman pun tak banyak dan sebagainya. Jadi boleh ke tidak, katanya si Abu Sufyan, boleh ke tidak kamu, ini satu riwayat lah. Ada beberapa riwayat, ini saya bawa satu riwayat untuk jelaskan ayat ni. Dia kata boleh ke tidak kamu balik ke Madinah nanti, kalau kamu tengok Muhammad sedang bersiap, kamu beritahu. Takutkan Muhammad dan juga pengikut dia tentang persediaan kami nak berperang. Jadi dan diberi upah, katanya 10 ekor unta. Jadi si Fulan tadi balik ke Madinah, masa tu Nabi tengah bersiap, dia bertanya, kenapa kamu duduk bersiap nak ke mana? Kami ada janji dengan Abu Sufyan nak berperang di Badar pada waktu sekian. Lepas tu dia kata, aku ni baru balik daripada Mekah. Aku tengok mereka hebat sungguh persiapan mereka. Dengan tentera mereka nak banding dengan kemampuan kamu sekarang, kamu bukan lawannya. Tolonglah, janganlah pergi berperang. Kalau kamu pergi berperang juga, umpama kamu bunuh diri. Sebab aku tengok tadi. Jadi dalam ayat-ayat sebelum ni Allah Ta'ala sebut apa? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang beriman itu yang dikatakan oleh sekumpulan manusia kepada mereka, refer kepada orang upahan Abu Sufyan itulah. Innan nasa qad jama'u lakum. Orang telah berkumpul untuk musnahkan kamu. Fakhshawhum, maka takutilah mereka orang Mekah tu, jangan pergi berperang. Wa zadahum imanah. Maka dia kata umat Islam, zadahum, bertambah-tambah iman mereka. Wa qalu hasbunallah, dan umat Islam ataupun para sahabat berkata hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil. Itu sejarah tuan-tuan, cerita sebutan hasbunallahu wa ni'mal wakil dalam surah Ali Imran ayat 173. Jadi di sini ni Allah Ta'ala kata innama dzalikumus syaitan, pembawa berita nakut-nakutkan. Maksudnya tak pergi perang, jangan pergi berang, jihad. Mereka ramai kamu akan mengalami kekalahan. Dan ini tuan-tuan antara satu bentuk ataupun satu cara bagaimana syaitan menakut-nakutkan kita ataupun menghasut kita untuk tidak melakukan kebaikan. Jadi lepas ni kalau ada rintasan-rintasan sebegini, contoh nak sedekah ke apa semua sekali, kita kena lawan. Supaya kita tidak ditipu oleh syaitan. Sebab bila dia dah hasut kita, jangan bagi, nanti habis. Dia ikut matematik biasa manusia. Kalau kita layan, lama-kelamaan dia akan jadi satu, kita kata, kotoran yang melekat pada hati, sukar untuk kita tewaskan. Okey tuan-tuan, itu kita kata bentuk serangan iblis ataupun syaitan yang ke-13. Yang ke-14. Ini panjang ni. Okey, iblis pernah menggunakan strategi pelucutan pakaian Adam dan juga Hawa dalam syurga untuk memalukan mereka berdua. Maksudnya, kalau tengok ayat ni, Allah kata fawaswasa lahum asyaitan, lalu syaitan membisikkan hasutan. Dia bukan muncul depan, dalam kepala tu. Dia boleh trigger daripada jauh dalam kepala. Dia kata apa? Mengenai larangan pokok tu.
Apa tujuan tengok? Dia kata fawaswasa lahum asyaitanu, maka setan membisikkan hasutan kepada mereka berdua. Apa tujuannya? Liyubdiya lahuma, untuk dia memperlihatkan aurat mereka berdua yang selama ini tertutup. Min sawatihima ma buri anhum min sawatihima. Wa qala, setan penghasut dia kata, ma nahakuma, tidaklah Tuhan kamu berdua menghalang kamu berdua daripada mendekati pokok ini, melainkan kamu berdua akan jadi malaikat ataupun jadi orang yang kekal selama-lamanya dalam syurga. Sebab setan dia tahu dah ni antara kelemahan manusia risau tua, risau mati. Jadi dia twist. Sedangkan arahan Allah supaya jangan dekati pokok tu tak ada kaitan pun dengan dua kelebihan ini. Itu memang ujian bulat-bulat Allah berikan kepada Adam. Tetapi setan pusing. Dia kata sebenarnya pokok ni kalau kamu makan, dia akan menyebabkan kamu kekal. Tapi apa yang kita nak tekankan di sini, disebut pakaian tu. Apa tujuan dia? Supaya terlucut pakaian. Sama juga ayat ni. Ya bani Adam, wahai anak Adam, Allah kata la yaftinannakum syaitan. Jangan sampai kamu ditipu oleh setan. Kama akhraja abawaykum, sebagaimana dia telah menyebabkan keluarnya kedua ibu bapa kamu daripada syurga. Yanzi'u anhum, dia menunjukkan pakaian mereka berdua untuk perlihatkan aurat masing-masing kepada mereka yang sebelum ini tertutup. Maksud dia ginilah, kalau mudah kita nak bagi faham. Antara spesifikasi dalam syurga, spesifikasi syurga ini adalah satu tempat yang suci mulia. Orang menutup aurat dengan sempurna. Jadi kalau siapa yang menghalang ataupun siapa yang kita kata apa, melanggar arahan Allah, dia telah melakukan dosa dan perkara itu menyebabkan pakaian mereka terlucut. Jadi terlucut pakaian itu adalah satu benda yang aib untuk manusia. Lebih lagi penghuni syurga. Tetapi ia juga melambangkan kejayaan setan ataupun iblis untuk merosakkan anak Adam. Jadi dia buat macam mana sekalipun supaya terlucut pakaian. Dan itu adalah satu senjata untuk setan. Kalau mudah, kalau kita nak kata, syurga ni tempat yang suci, tempat yang mulia. Dan kalau kita nak masuk ke dalam syurga, bukan sakit hati nurani kita kena suci. Kita juga mesti mempraktikkan cara pemakaian yang betul. Macam contohlah, kita pergi satu majlis. Majlis ni dia ada etika pemakaian dia. Tetapi kita tak pakai mengikut cara yang proper. Sudah pasti kita tidak dibenarkan masuk. Sama juga kalau kita perhatikan, berdasarkan ayat-ayat ni, syurga ni tempat yang suci mulia. Dan orang kita kata tidak berpakaian dengan sempurna, tak dibenarkan masuk. Lepas tu kalau kita langgar perintah Allah, seperti disebut, kita tak layak untuk berada dalam syurga. Lepas tu kita cerita Adam ni. Dan ini antara matlamat setan ni. Untuk dia kata menunjukkan pakaian mereka berdua. Nah, ini tengok gambar rajah ni, alhamdulillah ni yang telah dibuat grafik ni ditambah oleh penerbit Telaga Bigu. Lelaki dia kata baju yang tidak nipis dan ketat hingga menampakkan susuk tubuh. Ini terpakai untuk lelaki dan juga perempuan. Menutup aurat antara pusat ke lutut. Lepas tu pakaian tidak menyerupai perempuan. Tak boleh tasyabuh jantina lain. Untuk perempuan pula, dia sama juga benda tu, tambah lagi sikit. Menampakkan muka saja, tudung mesti menutup dada. Itu ada ayat Al-Quran yang khusus. Nanti kita akan bincang. Tutup dada. Ramai hari ni yang kononnya nak menutup aurat, tapi pakai tudung, tutup kepala, tetapi tidak menutup dada. Okey, baju juga menutup pergelangan tangan, tebal, longgar dan tidak menyerupai lelaki, dan menutup kaki. Cuma hak tutup kaki ni ikut aliran mazhab kita lah. Okey, kemudian Allah juga menyelamatkan manusia daripada musibah sosial seperti zina dengan arahan menutup aurat dan juga jaga pandangan mata. Ini ayat ni ayat surah An-Nur. Perhati ya. Dia kaitkan antara mata dengan kemaluan. Allah kata qul lil mu'minin, katakanlah Muhammad kepada orang yang beriman, yaghuddu, tundukkan, sekat, halang, tunduk, min absarihim, sebahagian sahaja, absarihim, pandangan mata. Kenapa sebahagian pandang mata? Sebab mata kita boleh tengok banyak benda. Hak haram tu sikit sebahagian saja. Hak sebahagian itulah kita kena stop. Jangan tengok. Tengok disebut kemaluan dikaitkan dengan disebut mata dengan kemaluan. Jadi antara tujuan apa? Dia kata wa yahfazu furujahum, dan mereka hendaklah memelihara furuj yang farj maksud kemaluan. Kehormatan. Jadi ada ke tidak orang keluar nak dedahkan bogel macam tu? Kalau kita tengok ada orang keluar dengan contohnya bogel macam tu, kita tak nampak cantik, kita nampak huduh. Bahkan kita kata dia ni mungkin tidak siuman, tidak waras sehingga dia sanggup dedahkan kemaluan. Dan kemaluan ni setan yang buat idea, dia hasut manusia bukan untuk buku habis.
Dia supaya dia suruh manusia tengok sesuatu yang berlapik. Contoh kalau kita tengok orang bogel, kita tak selera, kita kata Allah nampak macam tidak waras. Tetapi kalau kita tengok orang yang berpakaian tak senonoh, ketat, mendedahkan aurat sana sini. Jadi kita macam tertarik nak tengok. Kenapa di situ ada lapisan-lapisan tipu daya setan yang menyebabkan kita nak tengok. Dan tengok tu berdasarkan mata. Sebab tu ayat ni kalau kita perhati, bila sebut aurat, dia kaitkan mata dan juga kemaluan. Allah Ta'ala sebut. Dan panduan Allah ini yang terbaik sebab dia yang cipta kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Lepas tu Allah Ta'ala suruh tunduk sebahagian pandangan mata dan hak belah sana pula kena jaga. Kita kata kemaluan, jaga kehormatan. Maksud jaga kehormatan dengan menutup aurat yang sempurna supaya orang tengok, orang tidak timbul rasa-rasa yang tak elok. Jadi sebenarnya arahan ini sebenarnya arahan yang adil. Maksud kedua belah pihak memainkan peranan. Contoh kita kata gini dah. Kita kata kerja saya cuci sungai, awak jangan buang sampah pula. Tak boleh kamu tu kata, dah kerja awak buang sampah, cuci sungai, awak kena cuci ke sungai. Saya pula ikut saya lah, saya nak buang sampah ataupun tidak ke sungai. Itu adalah satu tindakan tidak adil. Tambah bodoh lagi kalau kita kata orang yang buang sampah tu kata apa? Kalau kami tak buang sampah, awak tak ada kerja. Jadi kerja awak buang sampah ke dalam sungai ada satu kerja yang tidak berfaedah. Walaupun tidak berfaedah, kami buat juga supaya awak ada peluang kerja. Kita kata ini satu argument, contoh yang tak cerdik, yang tak sihat. Sepatutnya kita cuci sungai, awak tidak buang sampah. Sama juga dalam sini. Maksud kita lelaki, tundukkan pandangan dan orang perempuan ataupun orang lelaki sendiri pun sebab hukum ini dia terpakai kepada kedua pihak jantina. Ayat yang ke-31 tu. Maksud kita tutup pandangan, awak jaga kehormatan awak. Jangan duduk dedah tak tentu ada. Dan kalau kita buat macam ni, insya-Allah kita boleh kurangkan dia kata kadar jenayah seksual yang mungkin berlaku. Sebab apa ini arahan Allah. Allah buat kita dia tahu. Jadi setan ni antara satu cara dia menggalakkan pendedahan aurat. Kenapa bila aurat didedahkan dia akan buka banyak pintu-pintu lain yang sangat bahaya. Sebab apa tuan-tuan, mata ni mudah terpaut dengan aurat yang terdedah kerana ia fitrah manusia. Dan mata manusia yang berfikiran jahat lebih mudah terpaut pada pendedahan aurat. Setan nak rosakkan manusia dengan musibah zina. Dia telah hasut manusia agar mendedahkan aurat menjadi punca pada zina. Walaupun ada orang feminis ke nak nafikan benda ni, dia boleh nafikan tetapi hakikat hak berlaku lagu tu. Cuma itulah kadang-kadang wanita-wanita ni dia rasa dia pakaian dia tetapi dia tidak melihat kepada gender lagi satu. Macam contoh saya bagi tahu sebenarnya, kalau saya bagi contoh, ikan dengan kucing. Ikan tengok kucing, kucing dia tengok ikan, dia tak kata cantiklah sisi ikan tu, ekor dia pun cantik. Tak. Sudut pandang walaupun mungkin si ikan tu rasa aku confident, aku cantik, dia pun duduk menari-nari, meliuk-liuk dalam akuarium di depan ikan kucing. Sudut pandang kucing lain. Kucing pandang bila masa aku boleh makan ikan ni. Jadi sudut pandang berbeza. Sebab tu oleh kerana kita mempunyai sudut pandang berbeza, kita tak tahu secara menyeluruh apa jantina yang berbeza lelaki, apa jantina perempuan. Sebab tu panduan yang diberikan oleh Allah yang mencipta manusia lelaki dan juga perempuan itu lebih tepat untuk kita ikuti. Apa tu tengok mata. Nabi kata tengok Nabi kata an-nadratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata adalah satu panahan iblis yang beracun. فمن تركها من خوف الله أثابه الله جل وعز وجل balik إيمانا يجد حلاوته في قلبه. Nabi kata pandangan mata itu adalah satu panahan iblis yang beracun. Siapa tinggalkan kerana takut Allah masuk tak pandang mana tak elok, Allah Ta'ala akan beri ganjaran dengan rasa manisnya iman dalam hati. Maksudnya pandangan mata ni boleh meracun hati. Contoh kalau kita tengok benda tak elok, dia bukan tengok benda tak elok, dia akan bawa, melekat dalam kepala. Lalu kita cari sesuatu yang boleh mendorong kita untuk melepaskan. Kita kata desakan yang ada dalam kepala kita tu. Ini tuan-tuan berlaku pada orang lelaki lah. Berlaku pada orang lelaki. Lepas tu cara terbaik, Allah tak suruh tunduk pandangan, tak pandang, hak sana pun jaga kehormatan. Pakai secara proper. Barulah kita kata balance ataupun seimbang antara kedua-dua tuntutan. Dan tuan-tuan, hadis ini ada kebenaran dia. Sangat benar dan juga tepat. Hadis ni sangat benar dan juga tepat.
Sangat benar dan juga tepat. Sebab apa? Antara cara yang disebut oleh ulama berdasarkan hadis ini, antara cara kita nak merasa kemanisan ibadat, kita jaga pandangan mata. Ada kawan-kawan lah masuk pergi haji, duduk di Mekah. Masa duduk di Mekah, tuan-tuan cerita dia, ini kawan saya cerita. Masa duduk di Mekah kata 40 hari ke 50 hari, dia kata ibadatnya memang sedap dan juga lazat. Balik haji sampai Malaysia, okey lagi seminggu, 2 minggu, okey lagi semayang pun masih lagi sedap. Satu hari dia kata, semayang subuh kacau bilau, tak khusyuk. Malilau kepala dia. Lepas tu dia pelik. Lepas tu rupanya kenapa? Dia ingat malam sebelum dia tengok cerita Korea. Dalam scene cerita Korea tu ada kita kata apa, pelakon tu tidak menutup aurat dan ada scene bercium. Dia tengoklah, dalam muda tengok. Besok tu kacau. Jadi cara ya tuan-tuan untuk kita dapat apa kemanisan ibadat adalah dengan menjaga pandangan mata. Ini teguran untuk diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Saya rasa kita stop situ dulu. Nanti kita sambung sebab topik ni agak panjang juga selepas ni. Macam mana jagung-jagung iblis terhadap orang yang belum sudah menutup aurat. Dulu sekali. Nanti kita akan bincang. Cukup untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat beri manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.